Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari, tahukah anda, Akademi Fantasia baru saja menjelma. Ingat wajah ini, jangan lupa Afundi. Suara saya lebih merdu daripada peserta Sabah yang menyanyi tadi. Tapi itu bukan soalan yang ingin saya bincangkan hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda, negara-negara di benua Afrika punya kekayaan pada sumber asli. Namun pada zahirnya, mereka masih lagi punya kemiskinan dalam pembangunan ekonomi. Dan tahukah anda, negara Amerika Syarikat punya sejarah kepada pembangunan modal insan yang ada naik dan turunnya. Sehingga mereka terpaksa untuk mengheret kanak-kanak sebagai buruh paksa. Satu ketika, pemimpin mereka bertindak untuk melakukan pengharaman ke atas kanak-kanak yang diupah sebagai pekerja. Negara China terus yakin betapa mereka punya kekuatan pada jumlah ketenteraan manusia yang ada dalam negara. Akhirnya, Deng Xiaoping melaksanakan liberalisasi ekonomi, menjemput pedagang antarabangsa untuk masuk ke bumi China, menyebabkan dunia bergantung harap kepada mereka. Kita di Malaysia percaya, pembangunan modal insan harus diteruskan kepada setiap manusia yang punya keupayaan, pengetahuan dan kepakaran supaya ia mampu untuk dijana dalam pembentukan ekonomi yang mapan. Kerana kita perlu memastikan pertumbuhan ekonomi perlu sejajar pada kadar 7% setiap tahun secara konsisten menjelang 2020 demi merealisasikan harapan Malaysia mencapai status kemajuan. Maka terimalah tajuk pidato daripada saya, seorang insan yang kerdil di mata anda semua, modal insan pemangkin ke arah negara maju. Tuan-tuan dan puan-puan, 5 perspektif berbeza akan kita telusuri bersama. Pertama, hasil penjanaan modal insan berpengetahuan. Yang kedua, agenda memperkasa golongan yang keciciran dalam pelajaran. Ketiga, falsafah dalam transformasi bidang teknikal dan vokasional dalam pendidikan. Keempat, kita akan meninjau bagaimana impian dan kejayaan dalam bidang keusahawanan. Dan yang terakhir, kalam nasihat anak desa buat sahabat marhin rakyat jelata serta kerajaan yang memimpin negara. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama, hasil penjanaan pembangunan modal insan yang berpengetahuan. Tanah ini tidak akan berhenti untuk terus berusaha selagi mana bermulanya sejarah sebagai sebuah tanah yang kecil di hadapan pohon Melaka tidak diubah kepada kota Putrajaya yang bisa untuk menguasai ekonomi dunia. Kerana itu, kita cuba untuk menyahut cabaran yang diletakkan oleh Pertubuhan demi Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi OECD yang meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-48 daripada 145 buah negara di dalam Indeks Pembangunan K Ekonomi. Kerajaan terus untuk membiaya 56 bilion ringgit Malaysia diperuntukkan di dalam bajet keseluruhan pendidikan hanya dengan harapan tidak ada seorang anak dalam tanah ini yang tidak merasai pengalaman melanjutkan pelajaran. Di bawah skim My Brain, kita mensasarkan pada tahun 2020 untuk melahirkan 60,000 golongan yang memegang ijazah kedoktoran. Kerana golongan inilah yang bakal menjadi pemikir bangsa pada masa hadapan. Disebabkan itu, kerajaan hari ini melihat bagaimana tindakan kita untuk membangunkan kerajaan dan membangunkan negara supaya kita tidak lagi statik sebagai status negara pengguna tegar. Sebaliknya, kita ingin berubah menjadi sebuah negara pencipta teknologi dan pengeluar. Kita lihat hasilnya daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menunjukkan langkah pertama pada tahun 2012 menggambarkan hasil yang baik. Tatkala dalam bidang kajian dan pembangunan, R&D menyuntik sebanyak 10,612,000 ringgit Malaysia buat negara kita bersamaan dengan 74.8% pertumbuhan pada keluaran dalam negara kasar. Kita perlu menilai tindakan daripada hasil kerajaan ini cuba untuk menyedarkan kita. Kerana kita lihat dalam status inovasi dan penciptaan negara kita meletakkan Malaysia pada tangga ke-33 daripada 143 negara yang dikaji dalam Indeks Inovasi Global. Keseluruhan ini mempunyai satu matlamat yang ingin disampaikan. Kita bukan sekadar ingin melahirkan seorang, malah ratusan Gabriel Walter, saintis berketurunan Kelabit yang bisa mencipta transistor pemancar cahaya terpantas di dunia. Kita bukan ingin melahirkan seorang, malah ribuan daripada datuk
Dr. Mazlan Osman yang bisa menjadi seorang wanita profesional dalam bidang astrofizik yang diagung oleh seluruh dunia. Kita juga bukan ingin melahirkan seorang, tetapi jutaan Dato' Dr. Sheikh Muzaffar Syukur yang bisa mengibarkan jalur gemilang di angkasa raya. Tuan-tuan dan puan-puan, kedua, agenda memperkasa golongan keciciran dalam pelajaran. Saya percaya setiap zuriat dan benih yang dilahirkan ke dunia punya kepentingannya. Anda juga harus untuk percaya, manusia tanpa segenggam ijazah bukan bermakna penamat riwayat untuk kita. Dan kita juga wajib untuk percaya, setiap manusia yang dilahirkan punya potensi untuk diselongkari. Walau tanpa nilai kelayakan pendidikan, namun kita boleh mencapai kejayaan dengan keupayaan, kepakaran, pengalaman dan kemahiran. Kerana itu, tidak mustahil Steve Jobs, seorang pengasas kepada Apple Inc. serta Pixar yang diguna oleh seluruh dunia hari ini, hadirin sekalian, juga tidak menggenggam segulung ijazah. Juga seorang remaja, buangan zaman persekolahan, yang mampu menguasai ekonomi hanya menerusi imajinasi Walt Disney, menerusi animasi Mickey yang ditonton oleh kanak-kanak setiap hari. Semua ini menggambarkan kepada kita betapa kerajaan berusaha untuk membelanjakan 330 juta ringgit Malaysia yang diletakkan di dalam Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran hanya ingin mengiktiraf mereka yang tidak mempunyai nilai kelayakan pada pendidikan, namun bisa dibangunkan kepada keupayaan dan pengalaman menerusi pemberian dan pengiktirafan sijil dan diploma kemahiran. RM400 juta diperuntukkan kepada pembangunan sumber manusia berhad hanya dengan satu matlamat, untuk merencana skim latihan bersama dengan tujuan untuk memperkasakan latihan serta kecekapan modal insan. Apalagi yang ada, AdTech juga salah satu permata buat negara. Anda perlu untuk berbangga kepada diri anda sendiri, hadirin sekalian. Dan keseluruhan agenda kerajaan ini merupakan satu tindakan dan penawar kepada bara pengangguran. Dan tahukah anda, daripada dahulu kala sehingga ke hari ini, 241,000 nyawa yang telah diselamatkan daripada menjadi mangsa korban dalam pengangguran. Menggambarkan kepada kita betapa sebenarnya kita sudah berjaya membuka lembaran ruang pekerjaan yang baru untuk semua. Daripada wilayah Iskandaria di bumi kita berpijak hari ini sehingga koridor utara, pantai timur serta Sabah dan Sarawak membuktikan ruang kerja yang dibuka untuk generasi masa hadapan demi membangunkan negara mencapai kemajuan. Dalam masa yang sama, kita sudah meningkatkan pendapatan isi rumah bulanan kepada 6,141 pada tahun lalu. Ini semua kebanggaan kita untuk mencapai status negara maju. Hadirin sekalian, ketiga, falsafah dalam transformasi bidang teknikal dan vokasional dalam pendidikan. Kita lihat betapa pada tahun 1880, negara Jepun sudah memulakan langkah untuk memperkenalkan sistem pendidikan berasaskan kemahiran yang dikenali sebagai Jitsuyo Hoshugaku, hadirin sekalian, hanya dengan harapan untuk membekalkan modal insan yang berpanjangan pada masa hadapan. Kita di Malaysia percaya perubahan perlu dilakukan mengikut arus global. Kita perlu bersedia untuk menghasilkan buruh profesional, juga untuk menyediakan tenaga kerja teknikal untuk mengisi 225,000 ruang pekerjaan yang telah diwujudkan dalam 12 sektor ekonomi yang kritikal. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, bagaimana sekolah menengah teknik dan vokasional diangkat ke satu darjat menjadi kolej vokasional. Sistem latihan dual nasional diperkenalkan supaya pelajar bukan sahaja belajar di dalam kelas, malah mereka sudah bersedia dalam alam pekerjaan. 70% sistem pembelajaran akan diadakan dalam sektor perindustrian. Sistem penarafan politeknik diperkenalkan. Sistem penarafan kolej komuniti hanya untuk meningkatkan kualiti. Sektor swasta tidak pernah ketinggalan dalam membantu kerajaan menjana modal insan. Contohnya, skim perantisan, skim pembelajaran dalam pekerjaan, akademi latihan yang telah diwujudkan, akademi KRU contohnya dalam sektor perfilman, akademi Institut Teknikal Tanjung dalam industri pemotoran. Semuanya sebagai satu langkah persediaan untuk menghentikan pengambilan buruh asing sebagai pekerja. Buruh Indonesia yang persis suara cakrahan, buruh Bangladesh yang punya hidung bak seludang yang mencairkan hati adik-adik semua. Betul ke?
Ya, alhamdulillah saya ada ruang untuk anda. Hadirin sekalian, kita akan melihat kepada perspektif yang seterusnya. Keempat, impian dan kejayaan dalam bidang keusahawanan. Hari ini kita sebagai rakyat Malaysia punya satu peranan dan tanggungjawab yang lebih luas daripada kerajaan untuk membuka ruang pekerjaan baharu menerusi perniagaan dan keusahawanan. Namun jangan risau dan jangan khawatir jika masalah keuangan yang menjadi dorongan untuk kita tidak memulakan langkah membuka perniagaan. Kerana kerajaan telah memperuntukkan 300 juta ringgit Malaysia kepada tekun nasional. Dalam masa yang sama, Equity Nasional yang dikenali sebagai Equinas berfungsi untuk memastikan pegangan saham dalam syarikat swasta terus dikekalkan untuk Bumi Putra. Dan kita lihat SME Corporation, Perbadanan Usahawan Nasional berhad di antara agensi yang membantu kerajaan untuk menyalurkan fasiliti dan pembiayaan kepada usahawan supaya mereka bisa untuk meluaskan modal perniagaan dan memulakan perniagaan mereka seawal mungkin. Jika tidak, perusahaan kecil sederhana kita hari ini tidaklah dikenali menjadi gergasi buat dunia. Cakap sahaja penyakit apa? Nak putih boleh, di-herb hadirin sekalian, telajaklah laris. Nak lagi putih boleh, ku putih hadirin sekalian. Tak lama lagi saya akan buat kerjasama dengan Datuk Vida. Nak kurus, ku kurus hadirin sekalian. Perusahaan kecil sederhana telah menyumbang lebih daripada 33% kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar buat negara kita. Betapa pentingnya PKS buat kita semua. Kelima, 10 minit telah berlalu. Ini adalah bahagian yang paling penting untuk anda semua. Kalam nasihat seorang anak desa buat sahabat marhin rakyat jelata serta pemimpin negara. Benar, saya dilahirkan bukan daripada keturunan diraja yang mampu mengarahkan manusia. Juga benar, saya bukan dilahirkan daripada darah bangsawan yang bisa untuk membuat perundangan untuk semua. Namun adalah lebih benar, suara marhin rakyat jelata ini yang dilantun untuk semua harus untuk diambil iktibar demi menyelamatkan bangsa dan negara. Nasihat saya untuk sahabat rakyat jelata, jika anda menerima bantuan keuangan, mesin dan latihan daripada kerajaan, jangan pernah digadaikan untuk mendapat wang segera. Jika anda menerima biji benih untuk tanaman, jangan pernah diperdagangkan untuk keuntungan sementara. Hari ini, ramai majikan yang cuba lari daripada membayar levy sumber manusia yang bertujuan untuk meningkatkan latihan kecekapan modal instan. Andai 2020, Malaysia tidak mencapai negara maju, saya pasti akan ada suara sumbang, ini salah kerajaan. Jika kita tidak mencapai 15,000 per kapita nasional, ini juga salah kerajaan. Percayalah, kita perlu memulakan segalanya. Semuanya daripada kita. Assalamualaikum.